Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so jadi hari ni cikgu nak ajar kamu topik 3.1 ya. 3.1 iaitu arus dan beza keupayaan. Okay, so kita nak akan bincangkan yang pertama kita akan bincangkan soalan objektif dulu lah. Okay, so jadi kamu akan tengok pada muka surat 1 hingga muka surat 9. Tapi cikgu akan bincang dulu soalan objektif dulu ya. Okay, so jadi kita tengok soalan nombor 1. Okay, dia kata di sini rajah 1 menunjukkan sebuah bola bersalut logam bersentuhan dengan pelat negatif. Okay, so ini pelat negatif yang disambung kepada bekalan VLT. Okay, voltan lampau tinggi. Okay, antara pernyataan berikut yang manakah benar? Okay, so yang pertama sfera itu neutral. Okay, tak, sebenarnya dia ada charge lah. Okay, so jadi kat sini dia kata sfera itu bercharge negatif. Okay, so jadi sebelum dia datang sini, okay, bola tu sebenarnya dia dah ada positif dan negatif. Dia ada charge positif dan negatif. Okay, so jadi dia ada charge positif. Ada banyaklah sini, cikgu nak lukis besar-besar pun dia tak boleh nak detail sangat kan. Okay, so jadi bila dia bergerak ke sini, charge positif tu akan tertarik ke sini. Sebab positif akan tertarik ke negatif lah kan. So jadi bila dia touch ni, semua yang negatif ni akan masuk dalam ni. Dia akan masuk dalam ni. So bila dia masuk dalam ni, semua akan jadi negatif. So jadi negatif. So bila jadi negatif, dia akan menolak benda ni ke belah sana. Okay, so jadi jawapan untuk nombor 1 adalah C. Semua sfera itu bercharge negatif. Okay, bila dia dah kat sini negatif, so bila dia touch kat sini, dia akan jadi positif pula lah. Mula dia negatif, sebab negatif akan tertarik dengan positif. So bila negatif, so negatif tu akan masuk sini, positif pula masuk kat sini, so jadi positif. So bila positif dia akan menolak ke sebelah sana balik. So proses ni berulang-ulang kali. Okay, kemudian kita pergi ke soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 dia kata rajah 2 menunjukkan sebuah sel yang mempunyai rintangan dalam disambung kepada sebuah bentol. Okay, apakah bacaan voltmeter apabila switch dipadamkan? Okay, so jadi yang pertama kata kat sini sebuah sel yang mempunyai rintangan dalam disambung kepada sebuah mentol. So ni mentol dia lah. Okay, bacaan voltmeter adalah, apakah bacaan voltmeter apabila switch K dipadamkan? So ni dipadamkan lah. Okay, so jadi bila dipadamkan, so ni bacaan voltmeter ni adalah 1.4. Okay, so jadi bila dipadamkan, so maksudnya dia buka dah kan. So bacaan voltmeter. Okay, so jadi bila dia padam, okay, so jadi arus masih mengalir lagi tau. Sebab dia boleh lalu sini. Okay, so jadi dia boleh mengalir lagi. So jadi nilai bacaan dia ni akan lebih, dia akan ambil bacaan bateri ni lah. Okay, dia akan ambil bacaan bateri. Okay, sebab dipadamkan kan. Dipadamkan maksudnya switch ni dibuka lah. So jadi arus tak lalu sini. Okay, dia tak lalu sini. So jadi bacaan voltan ni akan lebih besar, sebab voltan ni dia lalu kat sini. Okay, dia dah tak lalu sini sebab kita dah switch off. So jadi jawapan dia kat sini adalah D, lebih besar daripada 1.4 volt. Okay, kemudian kita pergi ke soalan nombor 3. Cas sebanyak 6 kulum mengalir melalui seutas dawai selama 1.2 saat. Berapakah arus elektrik yang melalui dawai tersebut?
Okay, so jadi kita guna formula Q sama dengan IT. So jadi charge di sini 6 coulomb. So dia letak sini 6. Arus kita tak tahu, so kita nak cari arus. So masa dia 1.2. So I sama dengan 6 bahagikan dengan 1.2. So kita akan dapat 8 lah. So 6 bahagikan dengan 1.2. So kita dapat 5 ampere. So depan dia adalah C. Okay, lepas tu kita pergi kepada soalan nombor 4. Okay, rajah manakah yang menunjukkan medan elektrik yang betul? Okay, so nombor 4. So positif dia akan keluar. Dia keluar. So negatif dia akan terima. So ni positif betul keluar. Tapi ni negatif dia keluar juga tak boleh lah. Ni pun keluar tak boleh. Ni positif keluar betul. Ni patutnya dia menerima. Ni positif patutnya keluar. Dia bukan ni lah. So jadi jawapan dia adalah C. Okay, kemudian soalan nombor 5. Rajah 3 menunjukkan satu bola polisterina yang bersalut dengan bahan konduktor dalam satu medan elektrik yang kuat. Okay, bola polisterina itu bergerak ke arah logam positif P. Okay, so jadi dia akan bergerak ke P dan kemudian dibiarkan. Okay, apakah yang berlaku pada bola seterusnya? Okay, so jadi bila dari sini, so dia akan pergi sebelah sini pula lah. So jadi jawapan dia kat sini yang paling tepat, nombor 5. Okay, bergerak berterusan antara P dan Q. So dia akan pergi ke Q, dia ke P dan seterusnya sampailah benda ni ditutup. Okay. So saya rasa sampai sini saja. Belum lagi. Kita tengok pula untuk kertas 2. Okay. Sebab tak berapa lama sangat. Okay, dalam topik ni tak berapa banyak sangat. Okay, so kita tengok yang ni, kertas 2. Okay, kertas 2. Okay, rajah 1 menunjukkan suatu eksperimen untuk memerhati corak medan elektrik di antara dua elektrod berlainan charge. So jadi kita tengok apa corak lah, corak elektromagnet. So jadi apakah dimaksudkan dengan medan elektrik? Okay, so medan elektrik adalah maksud dia adalah kawasan sekejap cikgu. Okay, pen kecil sikit. Okay, kawasan yang mana suatu charge mengalami tindakan daya elektrik. Okey, kemudian kita pergi ke soalan 2. Okey, pada ruang di bawah lukis corak medan elektrik yang dihasilkan oleh susunan rada serajah 1. Okey, so jadi kalau kita tengok sini adalah plat positif dan ini adalah plat negatif. Okey, so jadi sini adalah plat positif. Ini positif dan ini adalah plat negatif. Okey, so jadi kita tahu positif dia akan keluar. So dia akan keluar. Sorry. Okey, dia akan keluar. Okey, lepas tu ni keluar. So jadi keluar dia akan masuk ke negatif. Okey, so ni dia yang negatif akan menerima charge positif.
Okey, lepas tu kita pergi ke soalan B. Okey, suatu arus elektrik 0.2 ampere dibiarkan mengalir selama 3 minit. Okey, dibiarkan selama 3 minit. Hitungkan kuantiti cas yang dibawa oleh arus elektrik itu. Okey, so jadi ini kita guna formula Q sama dengan IT ya. Kita gunakan formula Q sama dengan IT. So jadi kita nak kuantiti cas kan. So jadi I kita adalah 0.2 darabkan dengan 3 minit. So 3 minit ni kita darabkan dengan 60 saat. Sebab kita nak tukar dalam saat. So dalam 60. So jadi kita tekan jawapan, so kita dapat 0.2 darab 3 darab 60. So kita dapat 36 Coulomb. Okey, kemudian corak medan elektrik yang diperhatikan di A2 adalah kurang jelas. Cadangkan satu pengubahasawan yang boleh dilakukan untuk mendapat corak yang lebih jelas berdasarkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, jenis bekalan kuasa. Yang pertama, kalau kita tengok sini dia sambung apa? Dia gunakan bekalan kuasa kan. So jadi nak bagi nampak lebih jelas, pertama kita gunakan bekalan VLT atau voltan lampau tinggi. Bekalan VLT, voltan lampau tinggi. So kenapa ya? Sebab supaya kekuatan medan elektrik lebih tinggi. Sebab adalah supaya kekuatan medan elektrik lebih tinggi. Okey, lepas tu kita untuk jenis elektrod pula kita gunakan logam. Okey, kita gunakan logam. Okey, kenapa kita gunakan logam? Sebab dia adalah pengalir elektrik yang baik. Okey, berikan satu sebab mengapa minyak masak digunakan dalam eksperimen ini. Okey, kenapa? Okey, yang pertama, sebab dia adalah minyak masak tidak mengkonduksi elektrik. Okey, sekarang kita pergi ke soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2, dia kata rajah 2 menunjukkan nyalaan lilin diletak di antara dua plat P dan Q. Okey, plat logam ini disambung kepada sebuah bekalan kuasa lampau tinggi VLT yang menghasilkan satu medan elektrik yang kuat antara P dengan Q apabila switch dihidupkan. Okey, pertama apakah maksud medan elektrik? Okey, maksud medan elektrik adalah maksud adalah kawasan kawasan sekitar suatu zarah bercas di mana sebarang cas elektrik yang berada dalam kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Okey.
Itu jawapan yang pertama lah. Okay, so jadi dah siap ni, kita bagi reward sikit lah. Reward. Okay. Okay, lepas tu, apakah yang berlaku kepada nyalaan lilin apabila switch dihidupkan? Terangkan jawapan anda. Okay, so jadi macam yang tadi kan, yang generator ni, kalau nak ringkaskan, kawasan di mana mengalami daya elektrik. Sebarang cas elektrik yang berada dalam kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Okay, kemudian apakah yang berlaku kepada nyalaan lilin apabila switch dihidupkan? Terangkan jawapan anda. Okay, so jadi markah ada 3 markah ya. Okay, yang pertama, so jadi nanti lilin akan terserak lah. Okay, dia akan terserak. So positif yang positif akan tertarik ke kanan. Tengoklah mana positif kan, dia akan tersebar kepada 2. Jadi kat sini kalau kita tengok sini ada 3 markah. So maksudnya ada 3 point. So point yang pertama adalah nyalaan lilin mengion molekul udara kepada ion positif dan negatif. So jadi bila dia ni, so dia akan kat sini akan jadi positif, negatif. So kat sini dia pasti, so dia akan mula ada mengion lah, positif dengan negatif. Api tu sendiri dia ada charge. Dia ada charge positif, negatif. Okey. Kemudian yang kedua, nyalaan lilin terbahagi kepada 2. Okey. Nyalaan lilin terbahagi kepada 2 kerana ion negatif tertarik ke plat positif dan ion positif tertarik ke plat negatif. Okey, lepas tu nyalaan lilin terbahagi kepada, okey, so jadi nanti katakanlah sini charge. Okey, plat ni adalah apa? Ni plat ni disambungkan dengan plat positif. Yang ni disambungkan dengan plat negatif. So jadi nanti api ni akan terbagi kepada 2. So api ni akan terbagi kepada 2. So dia akan macam ni. So positif. Yang negatif. Okay, kalau kita perhatikan, api je ni yang besar ni dekat bahagian positif, yang ni negatif. Okay, kenapa? Sebab charge positif, dia punya jisim adalah besar. Okay. So jadi kita boleh kata kat sini, okay, nyalaan lilin terbahagi lebih banyak ke plat negatif kerana ion positif berjisim besar berbanding ion negatif. Okay, so cikgu rasa sampai sini sahaja perbincangan kita. So jadi
Sekiranya ada persoalan ke apa ke, boleh tanya cikgu lah. Okey. Ni cikgu sesaja je lah atas stiker ni. Okey, so itu saja. Sekian, terima kasih.